Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan 12 Mac ini sebagai hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri Johor. Dan menurut data SPR, seramai 2.576 juta pengundi biasa daripada keseluruhan 2.599 juta pengundi berdaftar layak mengundi pada PRN Johor nanti. Dan SPR menganggarkan kos mengendalikan PRN Johor mungkin mencecah RM96 juta dan seramai 49,290 petugas bakal dilantik bagi mengendalikan proses PRN membabikan 56 kawasan DUN. Dan itu serba sedikit maklumat menjelang PRN Johor nanti. Tarikh semua kita sudah tahu, jumlah pengundi juga kita sudah tahu dengan adanya pertambahan pengundi daripada golongan undi 18. Untuk jam ini kita ingin bersama dengan Firdaus Azir, rakan setugas saya. Kita ingin melihat isu pula yang menjadi pendorong untuk jentera parti ini menjalankan tugas mereka. Firdaus katanya baru-baru ini ada menyiapkan satu laporan khas berkaitan dengan tinjauan kesan pencemaran Kupang. Mungkin Firdaus boleh ceritakan di mana agaknya pencemaran itu berlaku? Okey, baik, terima kasih Faris. Seperti yang Faris maklumkan, kita ada lebih daripada sebulan lagi sebelum hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri Johor, dan sepanjang tempoh saya berkampung di sini bermula pada 20 hari bulan Januari yang lepas sehinggalah ke tarikh keramat, bukan tarikh keramat lah, tarikh 12 Mac itu, maka kita akan selang-selikan, bukan sahaja kita membuat liputan yang komprehensif tentang politik, perjalanan parti-parti politik untuk mereka usaha mereka merebut ataupun cuba menggamit mandat rakyat. Kali ini kita juga akan selang-selikan membawa isu yang lebih penting pada hemat kami Esro Awani, iaitu isu-isu yang akan menyentuh mengenai kehidupan ataupun kesejahteraan rakyat khususnya di negeri Johor ini. Dan seperti yang Faris maklumkan tadi, sebelum ini saya juga ada membuat liputan ataupun laporan mengenai apakah kesan perubahan cuaca ataupun climate change, ataupun ada juga yang menyebut sebagai pelepasan gas rumah hijau dan sebagainya terhadap negeri ini, Malaysia, dan juga negeri ini sebagai khususnya. Dan juga kita juga melihat satu lagi aspek yang saya kira cukup penting ialah pencemaran, kerana kita tahu ada beberapa kawasan di Johor ini dan juga spesifiknya di Johor Bahru ini ada beberapa perkampungan nelayan yang pada hemat saya, kalau saya lihat pada peta itu, mereka seolah-olah terhimpit dengan arus pembangunan. Sebagai contoh, baru-baru ini saya turun ke kampung Pasir Gudang Baru yang terletak di Pasir Gudang, yang mana di kawasan sekeliling itu saya lihat banyak, sebab kita tahu Pasir Gudang ini kini ditadbir oleh Majlis Bandaraya Pasir Gudang sendiri, yang mana pada dahulunya ia dikenali sebagai pejabat ataupun PBT untuk Pasir Gudang, yang mana ketika itu diselia kawal oleh Jacob Johor Corporation, kemudiannya dinaik taraf menjadi Majlis Perbandaran dan kini dikenali sebagai Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Tetapi apakah erti kenaikan status ini terhadap PBT jika masih ada mengganggu isu yang akan mengganggu kesejahteraan? Sebagai contoh, saya pergi ke kampung Pasir Gudang Baru itu, di situ ada satu kampung nelayan yang mana kalau saya membaca laporan media sebelum ini, mereka terkesan dengan pencemaran kerana di situ juga terletaknya muara sungai Masai kalau tak saya, dan daripada sungai Masai itulah dan seterusnya dia akan mengalir pergi ke Selat Tebrau, yang mana di situ ialah Selat Tebrau Timur kalau berdasarkan apa yang dikongsikan oleh pengerusi Persatuan Nelayan kawasan Johor Selatan, iaitu Encik Azli, yang mana saya sempat bertemu ramah beliau. Dan di situ juga menariknya, dalam kira-kira 2 km daripada perkampungan itu, kalau saya naik bot, sebab saya sediakan visual saya menaiki bot yang dikawal ataupun dipandu oleh Encik Aziz sendiri, kami bergerak ke kawasan ternakan Kupang yang boleh saya kira terbesar di Malaysia, yang mana keluasan ternakan Kupang itu menjangkau sehingga 3 km persegi, dan hasil pulangan daripada ternakan itu ialah industri itu saja bernilai sebanyak antara 10 hingga 15 juta ringgit setahun untuk pulangan. Jadi kawasan yang saya maksudkan di mana berlaku pencemaran ialah di berhampiran di kampung itu, dan apabila kita mendapat laporan ada pencemaran itu, berkemungkinan besar sekiranya PBT ataupun Majlis Bandaraya Pasir Gudang tidak mengawal ataupun pihak yang telah diberikan kontrak saya ialah IWK untuk memastikan kawasan itu kumbahan itu, sebab saya difahamkan pencemaran itu bermula akibat kumbahan. Dan juga kita mendapat laporan ada yang mengatakan bahawa kerana rumah ataupun pam motor di rumah kumbahan itu tidak berfungsi dan sebagainya. Itu semua akan kita kongsikan kemudian di dalam laporan khas itu. Tetapi daripada pencemaran itu, sekiranya ia tidak dikawal memasuki mencemari Sungai Masai itu, maka ia bukan sahaja akan menjejaskan ekonomi penduduk kampung Pasir Gudang Baru itu, malah ia juga mungkin akan memberikan
memberikan kesan kepada ternakan kupang yang seperti disebut tadi terbesar di Malaysia. Tetapi semua itu akan saya kongsikan dalam laporan khas nanti, Faris. Dan Firdaus, ini adalah antara isu rakyat yang cuba Firdaus sampaikan menjelang PRN Johor nanti. Sebelum ini juga Firdaus ada berkait dengan perubahan cuaca yang mana ia mungkin menjejaskan periuk nasib para petani, yang mana ia mungkin melibatkan kerugian kepada petani yang menanam tanaman kontan di Johor. Jadi adakah PRN kali ini Firdaus melihat faktor pemanasan global, bencana alam dan juga isu pencemaran bakal jadi fokus utama kali ini, kerana ini juga berkait rapat dengan keadaan ekonomi di Johor, Firdaus? Baik, saya kira dua perkara ini, isu pemanasan global pun berlaku di kawasan kita, di negara kita. Pencemaran juga berlaku di mana-mana sahaja, termasuk juga di kawasan Johor Bahru, khususnya Pasir Gudang baru tadi. Jadi dalam kita menuju ataupun kita menyertai ataupun kita membuat liputan tentang proses demokrasi ini, sudah pasti pilihan raya negeri Johor ini adalah untuk, katanya apa yang sering dinyatakan oleh Menteri Besar Johor ketika ini, Datuk Hasri Mohamad, ada untuk memastikan kerajaan yang stabil, dan kerajaan stabil itu adalah untuk memastikan pentadbiran yang lebih stabil untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Jadi berbalik kepada isu-isu yang saya bangkitkan sebentar tadi, saya kira ia sangat berkait rapat, kerana apa yang kita perhatikan, isu inilah contohlah kalau kita tidak mengawal pencemaran, apakah yang akan berlaku pada nasib, apakah nasib yang akan menimpa nelayan-nelayan ini yang saban hari mereka akan keluar ke laut untuk mencari rezeki. Dan ini juga berkait rapat dengan ekonomi, bukan sahaja ekonomi penduduk setempat, bukan sahaja ekonomi untuk masyarakat di Kampung Pasir Gudang Baru itu, tetapi ia juga memberi kesan terhadap ekonomi, pertumbuhan ekonomi secara amnya, secara keseluruhannya bagi negeri Johor ini. Kerana kita tahu Johor ini seperti yang disebut oleh penganalisis ini bukan negeri biasa. Saya tak kata negeri lain biasa, tetapi Johor ini mungkin ada kelebihan sedikit kerana berdasarkan faktor geografinya. Ia merupakan paling selatan tanah air kita yang terletak berhampiran dengan Singapura. Jadi ada limpahan ekonomi daripada sana, dan juga Johor juga, Bandaraya Johor Bahru juga merupakan antara bandaraya yang utama di negara ini. Jadi semua ini berkait rapat dengan apa juga yang kita sebutkan di dalam perjalanan demokrasi pilihan raya negeri Johor ini. Kita juga, Firdaus, ingin bercakap tentang kehangatan PRN Johor itu sendiri. Di media sosial kita sudah dapat tengok setiap parti yang bertanding itu sudah mula giat aktif bersuara. Malah ada juga yang sampai berperang mulut. Jadi Firdaus sebelum ini pernah bertugas untuk PRN Melaka dan sekarang ini di PRN Johor pula. Jadi bagaimana agaknya Firdaus melihat impak PRN Johor kali ini? Adakah lebih kuat impaknya macam PRN Melaka sebelum ini ataupun bagaimana? Baik, ada beberapa yang harus kita ingat. Ia menjadikan pilihan raya negeri Johor ini berbeza dengan pilihan raya sebelum ini, baik daripada pilihan raya negeri Sabah, Melaka ataupun Sarawak sendiri. Dan mahupun kalau kita nak bandingkan dengan pilihan raya kecil baik di Parlimen ataupun sebelum ini, kerana di sini juga kita dapat tahu bermulanya selepas undi 18, iaitu akta yang membenarkan pengundi berusia 18 tahun ke atas mengundi, dan juga kita tahu pendaftaran automatik. Jadi 750,000 pengundi yang boleh mengundi pada pilihan raya negeri Johor ini, bukan bermaksud kesemua mereka berada dalam lingkungan usia antara 18 hingga 21 tahun, tetapi juga mungkin yang dah berusia mungkin 30, 40, 50, 60 yang sebelum ini tak rasa pun nak mengundi, tak ada rasa pun nak mendaftar, tetapi kali ini nama mereka telah dimasukkan dalam senarai kali ini. Jadi ini merupakan cabaran bukan sahaja kepada parti pemerintah ataupun Barisan Nasional ketika ini, tetapi juga kepada semua parti yang bertanding, iaitu Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Warisan Tanah Air, Warisan, serta Parti Perjuangan Tanah Air, semuanya akan mengalami maksud yang sama, kerana mereka juga harus melipat gandakan usaha. Bagaimana? Untuk satunya untuk memenangi pengundi sedia ada yang sebelum ini telah pun mengundi pada pilihan raya umum yang selepas. Tambah pula dengan pengundi berusia antara 18 hingga 21 tahun. Tambah lagi golongan pengundi yang sebelum ini tak rasa nak mengundi pun, mungkinkah kali ini mereka akan mengundi. Tetapi ini semua bergantung kepada bagaimana parti-parti politik yang bertanding kali ini dapat memberi keyakinan, dapat menggamit ataupun meyakinkan golongan ini untuk keluar undi dan seterusnya membentuk keputusan apa yang kita akan saksikan pada 12 Mac nanti, Faris. Terakhir sekali, Firdaus, ingin bertanyakan bagaimana agaknya persediaan semua jentera parti yang bakal bertanding nanti, Firdaus, dan juga adakah mereka semua dilihat sudah bersedia, dan juga bagaimana pula dengan pengagihan kerusi dan juga bakal calon yang bakal berkempen nanti, Firdaus?
Okey, seperti yang kita tahu sebutkan sebelum ini bahawa pilihan raya negeri Johor ini mungkin merupakan cerminan yang paling tepat dengan pilihan raya umum yang dikabarkan mungkin akan berlangsung tahun ini ataupun mungkin tahun depan. Tetapi kali ini dengan faktor undi 18 dan juga pengundi pendaftaran automatik, jadi ini merupakan cerminan dan saya lihat, saya kira-kira kalau bercakap tentang persiapan, sudah pasti semua parti pun telah memulakan rangka kerja masing-masing. Sebagai contoh, Barisan Nasional telah pun melancarkan 2 zon yang mana mereka pecahkan ikut zon masing-masing, zon utara, zon barat, zon timur, zon selatan, zon tengah, di mana Perikatan Nasional Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, telah pun memulakan jelajah siri penerangan isu-isu semasa. Kita dapat lihat daripada sebelah barisan dan sebelah Pakatan Harapan yang mana turunnya pemimpin-pemimpin utama seperti pengerusi PH sendiri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Setiausaha Agung DAP Lim Guang Eng, Presiden Parti Amanah Negara Abang Mat ataupun Muhammad Sabu telah pun turun memulakan melancarkan kempen itu dan ini, dan juga muda juga saya lihat lebih juga aktif, dan juga warisan dan juga pejuang sudah mula, kerana kita tahu tarikh pun telah ditetapkan, maka ini akan memberikan mereka ruang masa ataupun time frame untuk melakukan langkah seterusnya, sama ada dari segi gerak kerja, sama ada dari segi rundingan. Sebagai contoh, hari ini baru sebentar tadi di mana satu kenyataan telah dikeluarkan bahawa rundingan antara parti DAP dan Parti Amanah Negara di bawah Pakatan Harapan telah memutamatkan bahawa 5 kerusi daripada mereka akan diserahkan kepada Parti Muda pimpinan Syed Saddiq, yang mana mereka kata ini merupakan rakan strategik Syed Saddiq. Dan di sebelah Barisan Nasional juga kita difahamkan rundingan sedang bermula. Ada bahagian-bahagian telah menghantar 2-3 nama dan semua ini akan dimutamatkan. Mungkin kita jangkakan ia akan mengambil masa lagi, tapi kita akan terus memerhatikan, Faris. Itu cerita dari Johor yang mana Firdaus Aziz sendiri berkongsikan apa yang boleh kita jangkakan, apa juga perkembangan menjelang PRN Johor yang bakal berlangsung 12 Mac nanti. Dan Firdaus pastinya akan membawa lebih banyak cerita dan juga laporan sehinggalah tamatnya hari pengundian ataupun 12 Mac nanti ataupun mungkin 13 Mac sehingga hari yang mana kerajaan itu sudah pun dibentuk. Itu dia Firdaus Azil, dan saya kira itu saja untuk cerita jam ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.